Sekejap dia loading jap record. Okey. Assalamualaikum semua. So kita mulakan dulu dengan umur kita Al-Fatihah. Okay, so hari ni mungkin saya terangkan about ni lah modul 13 dengan 14 kan, the last part of ENSA tu yang network virtualization dengan apa ni part network automation kan. Sebenarnya kalau saya tengok dia punya modul ni, dia sebenarnya dia summarizekan kepada apa yang kita belajar kat DevNet tu sebenarnya. So DevNet mendalam lah kan, so kat sini dia sebenarnya dia touch surface kan. So kat sini mungkin saya boleh tunjukkan praktikal dia lah kan. Okay, so untuk cover untuk chapter 13 ni dia cover about data center sikit, cloud computing, SaaS, PaaS, IaaS. So this is the basic one lah, dan the virtualization ada type 1 dan type 2. Nanti kita akan discuss about this. Okay. So cloud computing ni senang cerita simple je, kita sewa orang. Kita sewa orang punya infrastructure kan. So dia punya term dia untuk cloud computing ni dia nak take advantages of what we call as the economic of scale lah. So kalau kita dulu traditional way, setiap organisation kalau dia nak ada dia punya IT infrastructure, dia kena ada, kalau orang putih panggil rack and stack lah. Maksudnya kalau dia macam contoh macam UiTM nak ada infrastructure sendiri, so kena ada data center. Betul, data center of course lah dia datang dengan apa ni, dia punya power redundancy, nak kena ada crack aircon tu semua kan. Lepas tu satu lagi dia kena ada rack, kena tambah server, kena tambah apa ni semua kan. So all the cost bila add up hanya untuk kegunaan satu organisation memang mahal. Dia maksudnya dia kira per compute unit, per unit tu sangat mahal. So contoh kita nak simpan untuk 1 megabyte per data, so mungkin kita ambil $1 contoh. Tapi dengan cloud computing ni dia nak gunakan economy of scale tu, macam company macam Amazon, Microsoft, Google. So dia leasekan kepada pengguna lah. So dia sendiri yang akan buat all the infrastructure, dan maksudnya orang lain yang nak gunakan mungkin dia tak nak pun sebesar macam Google tu, mungkin dia just nak guna some portion of it kan. So dia just sewa je. So bila dia tak nak pakai, tak nak pakai. Bila nak pakai, pakailah kan. Dan dia punya billing tu dia sangat apa orang panggil elastic lah. So contoh mungkin kalau macam UiTM kan, bila mungkin kita nak launch satu produk, contoh macam kita nak buat yang bidding pasal plate tu kan. So mungkin kita nak buat untuk e-bidar plate tu mungkin untuk 3 bulan je. So lepas 3 bulan tu kita dah tak nak pakai lah server tu semua kan. So kita just sewa untuk 3 bulan tu je lah kita gunakan. So dan Amazon cloud provider hanya bill kita untuk 3 bulan tu je lah. So seterusnya tak payah nak fikir pasal semua all this thing kan. So itulah kelebihan cloud tu. So dia basic terminology untuk cloud ni dia sebenarnya ada 3. So this is orang cakap basic lah kepada cloud punya services. So dia ada first software as service, platform as service, dan infrastructure as service. Sebenarnya dia ada je benda-benda lain. Maksudnya kalau dia orang ada cakap security as service, ada macam-macam. Tapi dia cakap the pillar of cloud services ni 3 benda ni. So kalau for SaaS ni apa, SaaS, software as service, maksudnya pengguna cloud services tu dia langsung tak payah fikir even pasal application pun. So contoh paling basic dia kalau contoh kita nak buat untuk file storage kan. So kalau kita nak guna file storage, so kita just jumpa provider macam Dropbox, macam apa ni, OneDrive. Dia yang dah buatkan application, software tu, macam mana dia simpan data, macam mana dia susun data tu dalam data center, dalam server, semua all company tu fikirkan. Yang kita tahu, kita download software dia punya client ke ataupun dekat dia punya web app tu, kita just upload kita data. Tahu dah synchronize gitu kan. So kita tak perlu nak tahu dekat dia punya physical infrastructure ke, dekat network ke, tak payah tahu. Kita guna je. Tapi tak semua orang nak macam tu kan. Mungkin kalau company yang langsung tak ada IT tu, mungkin dia akan suka pilih SAS lah. That's why macam Google services still famous. Tetapi mungkin ada company dia still nak develop. Mungkin dia nak customize sikit. So macam contoh dia nak buat macam dia punya website contoh, tapi dia tak nak fikir pasal dia punya operating system ke, dia tak nak tahu pasal dia punya database ke. So dia just nak ada dia punya web designer tu, dia kena customize sikit lah, dia buat coding sikit, tapi dia tak nak langsung tahu pasal operating system ke server ke. So yang famous tu adalah orang guna PaaS lah,
So orang gunakan, kalau pernah dengar apa ni, kalau AWS nama servis dia Lambda, ataupun macam dekat apa ni, Google orang panggil, pernah dengar apa ni tak? Selalu yang student buat tu apa ni, database ni nama Allah lupa pula nama dia. Azure tu apa? Azure tu dia macam AWS ni services. Alamak. Dia Microsoft ni. Microsoft tu kalau macam kalau untuk Amazon dia ada AWS kan, Amazon Web Services. Ya. Kalau Microsoft nama produk dia Azure lah. Dalam Azure tu ada macam-macam lagi. Itu sebut Azure, tak betul lah. Azure Kalau dengar webinar tu Mas Ali sini panggil Azure. So itu kan PAS. So maksudnya PAS ni dia still ada some customization, tapi dia dah tak, dia still tak fikir pasal apa ni, dia punya OS ke pasal apa, tak perlu. Okay, then the next thing punya infrastructure. Okay, ini is quite famous juga pasal mungkin IT orang IT dekat company organisation tu dia still nak buat coding dan dia still nak ada some control over the operating system. Dia ada VM tu. Tapi dia tak nak tahu about dia punya physical infrastructure. Dia tak nak tahu pasal server, pasal dia punya rack, pasal IP address, addressing semua tak nak. Tapi dia still nak ada control over operating system tu. So dia pakai. Kalau dia decide nak create dia punya own VLAN, boleh tak infrastructure ni? Boleh. Dalam infrastructure service tu dia boleh buat, dia ada nama dia virtual network. Betul. Nanti saya tunjuk sikit dalam AWS. Nanti dah saya tunjuk sikit. Okay. Nanti kalau dekat IIS tu, dalam contoh dia buat satu VM tu mungkin pakai Linux. VM yang lain tu mungkin run Microsoft Windows. So mungkin dia nak connectkan VM together dalam satu VLAN yang sama, then dia boleh create. Memang boleh. Kat AWS memang dia ada capability macam tu. Kan? Macam kalau student kita buat FYP lah, dia nak tengok this type of infrastructure, dia boleh access benda-benda tu ke? Dia macam boleh lah, dia punya FYP project kan? Kalau ada idea nak bagi, boleh ya? Boleh sikit. Dia memang boleh, contoh kan, dia nak buat dua network. Satu network ni mungkin dia nak buat pasal untuk simpan database. Satu network ni untuk boleh, memang tu. Dan sebenarnya, okay, nanti tunjuklah sikit kan. Betul, satu lagi, so tadi tu is dia punya services. Dan ni dia punya deployment model. So dia punya model ni dia menentukan siapa yang ada control over the data. Okay, kalau macam public cloud ni, maksudnya dia punya cloud infrastructure tu semua orang boleh subscribe, semua public. So contoh public cloud ni macam Amazon. So satu lagi Azure tadi, ataupun DigitalOcean. Semua orang dia boleh subscribe servis ni dan gunakan servis tu. Dan kita ada juga private cloud. Private cloud ni maksudnya macam UiTM, kita tak nak subscribe dekat provider, tapi kita nak ada teknologi macam cloud. Maksudnya kalau kita cakap pasal teknologi cloud ni, kita ada macam virtualization, betul, kita ada software defined network, semua all that umbrella term cloud teknologi tu, tapi kita tak naklah pula gunakan services Amazon, tapi kita nak buat sendiri. So macam dekat kita Infotech punya data center tu kan. So dia pakai private cloud ni. So selalunya solution ni macam VMware punya solution, OpenStack. Kita buat macam cloud tapi bukan kita letak dekat infrastructure company luar, kita still dalam infrastructure kita, tapi teknologi cloud tu semua memang ada dalam kita punya cloud tu. Dan satu lagi hybrid cloud. So kalau macam hybrid, so maknanya private cloud ni dia location dia could be inside macam tu. Boleh jadi dalam kita punya premise. Betul. Kita, is it? Private cloud. So macam dekat College Perindu tu kan, macam UiTM ni Infotech tu. Ada dia orang pergi visit. Dia punya data center, tapi dia punya cara teknologi dia bukan macam dulu punya tau, ada server tak. Memang still ada server, tapi server dia semua ada ada hypervisor, dia semua guna teknologi cloud. Ada hypervisor. Cloud konsep lah. Ada cloud konsep, tapi kita still control. So maksudnya bukan Amazon punya ke UiTM punya. Dan selalunya cloud tu kalau contoh kalau UiTM tak nak letak kat College Perindu pun, mungkin contoh kita nak letak dekat data center dekat apa ni, Bandar Anstek kan, yang pusat data negara apa tu kan. So mungkin kita co-location lah, maksudnya kita deal dengan mampu, kita cakap kita nak letak kita punya rack ni dekat mampu punya data center kan, tapi kita still control the hardware tu, tapi kita letak je kan. Tapi tu private cloud lah. So kalau yang hybrid cloud ni pula macam kita gabungkan antara public dengan private. Okay, so kalau sebenarnya private cloud ni mahal tau. Pasal bayangkan kenapa mahal.
kita kena ada satu data center kita sendiri. So kita kena bayar bil api, air untuk dia punya cooling, untuk kita beli apa upstream, IP address, server tu semua. So mungkin UiTM dia hanya mampu buat private cloud, tapi kemampuan kita mungkin untuk 20 VM saja. Selebihnya kita tak ada duit dah. Mungkin kita nak gabungkan. So kita boleh buat macam ni. Kita still ada private cloud kita sikit, tapi untuk kita tambah capacity. Mungkin tiba-tiba bila berlaku macam peperiksaan kan. So kita dah over capacity kita punya private cloud tu, kita still nak gunakan sikit dekat Amazon punya. Maksudnya kita nak tambah Amazon punya, kita nak guna Amazon punya resources, kita gabungkan dengan kita punya private cloud kan. Boleh. Itulah nama hybrid cloud. So maksudnya kita punya data center dekat Perindu tu, kita buat satu VPN pergi ke Amazon ataupun Azure punya data center tu, kita buat VPN. So still nampak macam satu private cloud, tapi sebenarnya some portion of dia punya infrastructure tu dekat Amazon. Kita buat guna VPN. Kita connect ke, kita gabung kat antara public dengan private. Tu hybrid. Dan satu lagi is community cloud. So community cloud ni baru. Senang cerita, dekat public cloud tu, macam dekat Amazon, Azure kan. So ada certain company macam lebih-lebih lagi yang critical infrastructure macam bank, macam government sendiri, dia cakap dia tak nak buat private cloud dia sendiri. Tetapi dia still nak guna public cloud. Tetapi dia nak supaya public cloud tu orang lain tak boleh pakai. Dia dah reservekan some portion tu memang hanya untuk kegunaan government dan banking. Itulah sebenarnya community cloud. Kalau dekat kalau macam dekat Amazon, dia nama dia Golf Cloud. Dia still Amazon specific group lah. Dia specific group. Dia kat sini okey. Untuk some part of Amazon punya infrastructure tu, memang aku takkan bagi untuk orang-orang yang macam nak buat website, tak ada. Benda ni kalau customer aku orang government, orang untuk banking, baru aku akan letak data kat situ. So maksudnya memang dia totally separated walaupun Amazon yang jaga. Itulah dia. Inilah community cloud. Ni AWS Golf Cloud lah. Banyak punya cloud ni, banyak dia punya teknologi punya cloud ni kan. Besar punya cloud ni. Jadi dia summarize kan. Maknanya student company, kita boleh kata company sekarang ni memang dia go for cloud kan, because of the economic punya reason kan. Betul. Memang orang kata student kena tahulah pasal cloud ni kan. Dia nak tahu kan, because bila dia kerja kat mana-mana pun memang guna cloud. Macam tak make sense nak buat private cloud sendiri. Kalau company yang betul-betul besar macam bank, UiTM, mungkin kita ada private cloud sendiri. Tapi kalau macam company Aziz, kalau macam bagi kita bagi contoh private cloud macam UiTM, maksud dia user dia semua staff lah. Maksudnya kita ada storage kita sendiri, kita simpan dalam kita punya UiTM punya private cloud. Macam instead of guna Google-nya, kita ada own orang kata apa, SaaS, kita ada own infra. Sekarang kita pakai email kita kan pakai Gmail lah sekarang ni. Tapi tu kan. Tapi email tu di drive tu kita pakai Google tu. Yang email kita UiTM tu, yang kita guna Gmail tu, itu SaaS. Maksudnya UiTM tak nak ambil tahu dah pasal storage email kita asyik penuh je. So dia subscribe dengan Google. Itu je tu. Itu bukan UiTM punya kan. Kalau UiTM punya ada contoh tak? Dia belum implement Ada sebenarnya ada. Yang saya buat sistem Hartanah, buat sistem tu kita pakai private cloud UiTM. Nanti sekejap kita open. Yang Aziz buat VM tu? Itu UiTM punya ni. UiTM punya private cloud. Dia bagi kita VM. Sekejap sekejap. Kita pergi ke UiTM ni. Oh ni kalau nak nak apply apa benda pergi ke BSU tu ke? Betul. Lain lah dia. Apa dah data UiTM tak silap. Ada. Sekejap. Yes, dia ada bawa student pergi visit ni, data center ni. Kita pun tak tahu punya ada kat Perindu tu. Student pun suka. Itulah. Tak boleh bawa lah kali ni sebab COVID kan. Kalau tak boleh bawa student pergi. Guna je memang UiTM ada tu kan. Tahu itu tu saya apply banyak-banyak. Apply banyak-banyak VM daripada diorang kan. Sekejap mana kita portal lah itu, lupa.
Sebab student kata dia baru faham, dia tengok benda tu kan baru dia boleh relate dengan network yang dia belajar ni. Kau tak boleh bayang macam mana rupa network ni, data center ni. Dia tak boleh nak imagine kan. Allah hai. Okay, dc.uitm.edu.my. Baru ingat. Alamak. Ni ada Dia ni kot, dia ada VPN server kot, dia kan? down. Tak, kena ada VPN ni sebenarnya. Memang ada lah. Nanti saya DC. Dia tak baik. DC sebenarnya. Okay, tak apa, nanti kita try. Nanti try. Okay, itulah. So kalau macam tadi community cloud, so certain organisation macam kalau macam hospital dia perlu compliance dengan HIPAA ni kan. So kalau ikut HIPAA ni dia cakap data tu tak boleh nak bercampur dengan untuk pengguna-guna biasa. So untuk compliance tu dia buatlah community cloud tu. Okay, so untuk dia kat sini tunjuklah beza antara data center dengan cloud computing lah. So dulu traditionalnya data center dia rack and stack. Tapi sekarang ni dengan cloud computing dia share resources lah. Okay, itu je sebenarnya. Cloud computing ni kita pinjam, kita share a pool of computing resources. Okay, so teknologi sebenarnya yang membolehkan cloud computing tu develop sebenarnya adalah virtualization. Tanpa virtualization memang takkan boleh ada cloud computing pun sebenarnya in the first place. Sebenarnya hasil daripada kematangan software teknologi virtualization, only then kita boleh buat cloud computing. Cloud computing ni sebenarnya dia lebih kepada management. Tetapi teknologi yang sebenarnya yang the workhorse lah, maksudnya yang betul-betul yang boleh membuatkan cloud computing tu adalah virtualization. So apa tu virtualization sebenarnya? Virtualization ni sebenarnya in the nutshell, benda yang paling basic dia, satu physical computer tu kalau dulu kita hanya boleh install satu OS kan. Tapi dengan virtualization, kita boleh satu physical machine tu, kita boleh run multiple computer atas satu physical machine. Macam contoh macam saya punya laptop ni, saya punya virtual box. Okay. So saya dekat dekat saya punya laptop ni kan. So saya punya hardware, saya ada CPU, lepas tu saya ada RAM tu semua kan. Dan saya run saya punya host operating system ni, saya run atas Windows 10. Tetapi sebenarnya sekarang ni saya boleh partitionkan, saya boleh run saya punya virtual machine atas PC saya yang sama. Yang membolehkan dia adalah teknologi virtualization. Dan software yang membolehkan saya run virtual machine tu, nama dia hypervisor. So contoh software hypervisor tu VirtualBox ni. Okay, saya run ni. So contoh macam dalam saya punya laptop, satu saya run saya punya window kan. In the same time dalam PC saya yang sama, menggunakan VirtualBox ni, my hypervisor, saya boleh run dua lagi PC. So saya satu kat sini run satu DevNet punya workstation ni. Ni dia run on Ubuntu. Dan satu lagi tu ni saya run satu lagi adalah ni iOS XE. Ni adalah cloud router. Zizi, dia boleh just switch like that Kalau dulu VM akak buat dulu kena keluar Windows masuk Linux, ni keluar Linux masuk Windows. Itu yang akak buat tu bukan VM kot. Yang akak buat tu sebenarnya nama dia dual boot. Dah. VM maksudnya. SUSE, implement SUSE. Tapi tak ingat lah macam mana dah buat lama sangat tu. Tapi memang Kak ni bawa ni memang pening pasal baca security hari tu. Itulah. Itu security bukan VM kan. So senang cerita boleh run lah satu virtual lah, virtual machine. Betul. So tu konsep virtualization dan memang dia sinonim lah dengan tu. Ni boleh baca sendiri lah kot So server ni betul macam ni tadilah, bawah tu hardware, hypervisor. So hypervisor ni yang dia akan betul macam so dia dah, so maksudnya dengan hasil teknologi virtualization ni, dia punya operating system dia takkan tight dah dengan dia punya hardware. So contoh macam saya dekat virtual box saya ni, contoh saya run saya punya DevNet punya workstation ni dalam saya punya PC. Saya sebenarnya boleh je export. So saya kat sini saya boleh export
file tu saya boleh copy kepada komputer Kak Ani contoh. So Kak Ani boleh guna VirtualBox untuk run pula benda tu. Nampak tak? Itulah sekarang ni saya punya sekarang ni virtual machine ni dia dah tak tight dengan hardware tau. So maksudnya dia benda tu dah jadi flexible. Anytime saya boleh letak kat komputer yang lain. Dia boleh run on any. So daripada situ yang membolehkan kita buat cloud computing. Pasal cloud computing of course kita dalam satu server. So contoh kalau server tu rosak, kita boleh migrate je VM customer tu ke server yang lain. Kita tak perlu nak install balik ke apa semua, tak payah. Benda tu semua dia just macam flexible. Kan? So itulah. So ni advantages lah macam saya cakap. So dia cakap less equipment to required, energy, pasal kita dah pasal dia dah tak tied to any hardware. Okay. So satu lagi okay, so sekarang ni untuk hypervisor dia ada two types. Dia ada type 1 dengan type 2. So itu yang memang orang kena tahulah. So kalau dalam type 2 kena install lah ni, kita kena install dekat PC kan? yang mana? VM ni, kena install lah kan? Dia node ke dia ni, bukan okay, dia kan first untuk VM kita kena ada hypervisor dulu. Pasal VM dia hanya run atas hypervisor. Dia tak boleh nak run directly atas machine. So contoh kalau kita nak run, kalau macam contoh kita punya PC ni tak ada VirtualBox ataupun tak ada VMware, kita tak boleh run kita punya VM tu. VM dia hanya boleh run atas hypervisor. So kalau kita nak run VM tu, kita kena install dulu VirtualBox, dan daripada VirtualBox tu baru kita run kita punya VM. Macam itulah konsep dia. Okay. Gue faham insyaAllah. Installation. So okay, hypervisor dia ada dua. Tapi student kalau student komputer dia belajar juga pasal cloud ni. Dia belajar cloud subjek apa tau? Ada. Memang student komputer lah ada belajar. Okay, so kalau macam dia ada dua. So untuk virtualization kan saya cakap hypervisor kan. So hypervisor ni dia ada dua type. Satu dia ada type 1 dan satu lagi dia ada type 2. Okay, kalau type 2, kita start dengan type 2 dulu Type 2 maksudnya kita lukis lah senang. Kalau type 2, bawah ni kita ada hardware. Kita ada hardware. Kan? So, atas hardware tu, hardware kita tu maksudnya kita punya CPU, motherboard tu semua kan. So, atas hardware tu kita akan install operating system. So, kalau dalam case laptop saya ni, saya install Windows 10. Saya install hardware. So atas hardware tu saya guna install Windows 10 OS. So atas operating system saya ni saya bolehlah install any application. So contoh saya install Microsoft Word. Dan one of the software yang saya boleh install adalah hypervisor tu lah. Boleh install VirtualBox. So dia part of operating system Windows 10 tu. Ni type 2, ni untuk type 2. So since saya ada hypervisor, so atas ni saya boleh create virtual machine. Virtual machine ni sebenarnya dia adalah virtual hardware lah. Dia sebenarnya dia virtual hardware. Dia run on top of hypervisor ni. So virtual machine sebenarnya dia tak nampak directly operating system ni. Yang bawah ni, yang dia tahu dia macam jalan atas satu virtual hardware. Hypervisor yang membolehkan benda tu terjadi. Dan daripada atas virtual machine ni, saya bolehlah install OS. So, contoh saya nak install Ubuntu. So mungkin saya boleh run another virtual machine. Satu VM lagi. So kali ni untuk VM ni saya nak install lain pula. So contoh saya nak install FreeBSD. Lain pula. Kira semua run on top of Windows 10 Semua run atau Windows 10. So, maksudnya dalam type 2 ni, VM ni dia tak directly access kita punya hardware ni. Dia akan
maksudnya dia akan view hypervisor. Hypervisor ni dia akan ada satu layer of OS ni, which is PC saya punya OS. Dia tak Dia directly, kena bahagi tak dia punya, kena partition tak? dia yang partition hardware tu semua hypervisor. Nanti Kita saya tak akan payah set lah. kita tak set. Kita set tapi benda tu dia dah automatic, tak perlu nak buat coding ke apa, tak ada. So ni untuk type 2. Tetapi dia ada keburukan dia, nampak? Dia ada overhead. Maksudnya dia kalau untuk kita guna macam dalam kelas macam ni, saya nak tunjuk macam ni, mungkinlah benda tu kita tak rasa performance effect dia. Tetapi kalau kita ni cloud provider, kita nak buat private cloud atau public cloud, kalau kita ada ni, memang dia memang ada performance issue kat situ lah, pasal dia tak directly dekat dengan hardware. So dekat type 1 dia punya hypervisor, instead of ada operating system kan, dia bypass. So maksudnya dia tak ada dekat server physical machine tu, dia tak ada operating system tu. So dia just ada hardware tu. Maksudnya dekat sini dia punya CPU, memori dia. Dia beli server tu lah sebenarnya. Dia beli physical server tu kan. Dia beli apa ni? Server tu. So atas ni instead of dia install apa any operating system, dia terus directly install hypervisor. Directly. So hypervisor sendiri dia jadi as operating system. So selalunya orang akan pakai VMware, vSphere, IBM. Directly. Maknanya untuk teaching, untuk kita as an user kita teaching wise yang type tu lah kan? Atas ni lah selalunya yang kita guna untuk student kita tunjuk VM tu semua, kita install VirtualBox kan, atau kita install VirtualBox player tu. Tapi kalau untuk dekat data center, jarang orang buat type 2 ni, memang orang buat type 1. Pasal yelah, orang nak just nak guna VM tu. So dekat atas hypervisor ni kita boleh install macam-macam VM. So mungkin VM 1 ni customer 1, customer 2. Betul kat atas ni mungkin customer dia ada macam-macam apa ni, ada OS dia sendiri lah. So mungkin dia nak run CentOS ke. Betul, mungkin ada yang untuk VM ni mungkin dia nak install Windows server ke. Ulang lah. Kat sini dia nak guna Red Hat ke. So hypervisor memang directly access hardware tu. So dia kurang sikit overhead. Ni lagi laju lah, so senang cerita. Type 1 ni memang laju. Tak ada performance issue. Dia macam somehow physical machine tu dia boleh pecah macam tu. Okay, so mungkin tak nampak lagi, saya tunjuk sikit lah dekat VirtualBox terus kan. So contoh saya tunjuk dekat type 2 ni. Okay, so ada soalan tadi ke boleh saya tunjuk terus macam mana nak run VirtualBox dekat sini? Hello? Hello? Keluar. Kenapa Kak ni terkeluar? Tak, laptop kat ni tu dia macam disconnect. Kat ni duduk kat bilik tu, kat ni keluar pakai handphone lah. Tak apa. Okay. Aziz letak berapa mesin ni? Okay, dia ni tau. Saya boleh je letak 1000 VM atas ni, tapi yang penting berapa banyak yang boleh running dalam satu masa. So sekarang ni yang saya punya kemampuan laptop saya untuk run 2 VM je lah. Pasal CPU apa ni? RAM apa? So, macam saya punya saya buka saya task manager kan. So kalau tengok saya punya ni, saya punya CPU saya ada 4 physical CPU. Saya ada 4 core CPU. Dan pasal ada hyperthreading, so dia ada darab 2, so dia jadi 8 logical processor lah sebenarnya ada. So saya punya RAM saya ada 8 GB je. Kan? So ni saya punya disk. So kalau kita tengok dekat sini,
kita boleh assign dia. So macam kat sini kan processor ni untuk saya punya workstation DevNet tu, saya assign dia 2 CPU. Nampak? Saya punya 4 core processor saya tadi tu, yang dekat saya punya physical PC tadi tu, window ni. Saya bagi 2 dekat saya punya VM. So saya tinggal ada lagi 2 je lah. Saya dah guna 1, dia tinggal lagi 2. So untuk RAM saya bagi 2 gig. Saya ada 8 gig, so saya tinggal 6 gig lagi untuk saya run VM lain dan juga saya punya window tu. Kita share. So benda ni dia buat klik-klik je pasal hypervisor yang buatkan semua benda tu, yang handle. So penting hypervisor tu, dia yang manage kan resource allocation tu. So dulu bila kita duk run GNS tu, dia ada duk main dengan hypervisor kan, tak faham apa benda lah. Ada dulu pernah install GNS tu. Betul. GNS 3 dulu tu, sebelum ada konsep cloud tu semua, dia dah start buat visualizationnya konsep tu. Dia macam ada router tu, dia run atas virtual, nama dia Kemu tu. Dia macam virtual jugalah, konsep macam ni juga. Ya betul. Tapi Genesis sekarang run kat host je, tak apa faham juga tu. Tak buat on weekend. Buat je. Asal jalan je. Pening. Dekat GNS tu sebenarnya, dia run atas host tu sebenarnya, dia tak run directly atas host Kak. Sebenarnya dia ada simulator tu. Simulator tu sebenarnya dia konsep macam ni juga. Tapi dia bukan hypervisor lah. Dia maksudnya dia macam emulate hardware. Dia ada software yang emulate hardware tu. I see. Patutlah student pening ni. Bila masuk benda-benda ni dia pening. Pasal dia virtual kan. Dah physical pun dah ni, dia pun kita nak virtual. Virtual pula. Aduh. Macam-macam term. Tu satu lagi yang tadi yang network tu kan. Okey, yang penting kalau kita takat ada macam ni, macam kita boleh run VM untuk kita share kita punya CPU, memori tu kan, physical hardware. Tapi macam mana pula dengan network? So network pun sama, kita boleh visualization kan. So maksudnya contoh macam saya buat macam ni, dalam komputer saya ni saya ada private network, macam satu VLAN, macam satu private network untuk saya connectkan saya punya router ni dengan saya punya dengan saya punya DevNet punya workstation ni. So macam ni saya boleh createkan virtual network. So saya kalau contoh saya pergi dekat, maknanya dia boleh ping pula, VM tu boleh ping ke VM ada dia tu. Ada dia. Betul. Dia ada virtual switch dalam ni. I see. Pasal takkanlah kita nak ganggu kita punya wifi ke LAN kan. So kita boleh buat satu virtual network, antara dia orang boleh communicate. Itu yang saya nak tunjuk ni. Cuba saya Azizi lukis tengok macam mana nak gambarkan. Buat ni dulu. Okay, so contoh tadi saya tunjuk kat virtual manager ni, dekat host ni. So saya boleh create satu virtual network. Satu nama dia virtual host only adapter network ni. So dalam ni saya boleh assignkan dia punya subnet subnet different network lah, different network. Dan the betternya macam virtual box ni dia boleh run DHCP server dekat dalam benda ni. So maksudnya semua host tu dia connect terus dapat IP address. Dia ada run satu DHCP server dalam virtual network ni. So bagi sinilah nanti dia assign kan. So nampak tak virtual host only Ethernet adapter ni kan. So kalau saya buka saya punya workstation ni, setting dia dekat dia punya network interface ni, nampak saya attachkan tu. Saya attachkan dia host only adapter virtual ni. Dan kalau dekat sini pun, dekat router ni, saya attachkan network tu. So ini kalau student buat projek GNS untuk ping apa benda boleh dia orang kan? Dia ni ada virtual network. So kalau macam kalau kita buka macam saya punya ni kan. So saya buka saya tengok saya punya network interface. So ni yang network interface yang
connect dengan VirtualBox network tu kan. Hmm. 192.168.9/24 ni. Kalau saya buka saya punya router ni. Okay, ni router enable, show IP interface brief. Kira load dia punya iOS dalam VM tu lah ya? Dalam VM tu. So, dekat sini nampak 192.168.114.8. So, saya boleh ping lah. So, maksudnya contoh saya nak ping router tu, ping 192.168.114.8. Boleh ping. Communicate. So, even saya nak remote access saya punya router tu pun boleh. SSH. Dia pakai SSH kan. So, 192.168.114.8. Aduh. Alamak, dia pasal tak apa. Satu lagi saya nak bagi tahu kan, dekat saya punya PC ni sini, saya punya window ni untuk memudahkan saya untuk senang akses saya punya VM. Saya sendiri, kalau saya buka command prompt untuk window saya pula, saya pun join network tu. Maksudnya saya ada satu interface yang join network tu. Maksudnya, ni nampak? Ethernet VirtualBox host only network ni. So, saya punya window ni saya boleh akses itu 168 router ni tadi 192.168.114.8 apa tadi? 114.8. Cisco. So, itulah sama macam saya bila kan telnet, maksudnya saya remote access saya punya router tu lah. Saya pun boleh access saya punya ni. So, maksudnya dia form satu network lah. Dahsyat juga virtual ni dia. Baiklah, nasib baik nak bincang. Alamak Kak ni, saya lambat kita bincang macam mana ni? Orang muda ni, Zarina muda lagi tak apa. Kak ni tak faham mengajar Malas nak belajar ni. mengajar Isa tahun depan ni. Minggu depan. Aduh. Ajar student dulu. Goreng aku, kau tak tahu. Ada. Kan, kalau ni dia punya konsep dia kat sini ada switch, virtual switch lah, V-switch. Dia namanya V-switch tadi. Nama V-switch tadi tu ni, nama network dalam network dalam V-switch ni. Dia sebenarnya dalam satu network tadi tu. Nama dia apa tadi? VirtualBox apa benda tadi. Ni. Yang host only tu. Host only network. Host only network ni. Ni nama network dia. So dia cucuk kat situ. So kat sini ada saya punya DevNet punya workstation tu. Semua ni different kononnya ni lah hard disk lah kan, virtual hard disk lah kan. Betul, dia dalam satu virtual hard disk. Betul Kak. Sebenarnya virtual hard disk tu sebenarnya dia sebenarnya dalam satu file je. Kalau tengok saya punya ni, hard disk tu dia abstract kan, nampak? Dalam satu file. Nampak? Kalau location dia, saya boleh buka hard disk tu. Dia dekat VirtualBox ni. Ni, hard disk untuk saya punya DevNet tu kan, dengan router saya tu. Kalau saya buka saya punya window PC ni, saya pergi ke situ. Hard disk tu dia dah jadikan software. Maksudnya, bagi saya punya DevNet ni, dia macam seolah-olah running atas satu hard disk, betul tak? Sebenarnya dia run atas software punya hard disk. Dalam satu file. Ni lah dia. Ni hard disk dia. Yang running sekarang ni. Nampak? 13 gig. Kalau kan 13 gig kan. Kalau saya buka saya punya ni. Ni sebenarnya. Hard disk ni dia dah jadikan software. Ni lah dia file dia. So DevNet ni dia ada involve dengan benda-benda ni lah nanti. Kena faham yang ni lah kan. Betul. Nak guna DevNet tu, nak guna dia sandbox dia lah Kak ni, kadang-kadang tak tahu apa lah ni. Nampak je video je tapi nak explain lebih tak kerti lah kita. Ya, yang ni untuk router Cisco CSR 1000V tu software tu. Ini hard disk. Kan? Okey kan? So ini saya tunjukkan untuk VirtualBox. Ini dia guna type 2 kan VirtualBox dalam ni.
Macam mana pula dengan macam kita guna cloud provider kan? Sekejap saya login kat saya punya ni AWS ni account sekejap Benda yang sama yang kita buat tu. Dahsyat lah Azizi ni, ada berlaku account dia. Tapi kita ni tak terti benda gini ni kan? Benda gini. Saya memang kena pergi exam dah ni, tapi saya tak gigi. Kena kejar. Alah, saya cakap saya nak give up, saya nak buat Huawei lah. AWS ni banyak sangat account kena create. Huawei tahan sikit sebab dia network kan? Betul. So macam yang kita tengok dekat VirtualBox ni, sebiji yang benda kita buat ni, dia just jadikan dekat cloud. So cloud provider tu dia gunakan hypervisor. Maksudnya kalau kita tengok dekat AWS account ni, cuma kita kena login lah. Dah ada account. Ni sikit je lah, ni terus tengok yang scripting, automation. Automation tu is all about scripting lah. Dia memang kaitan dengan Dapatlah idea sikit sebab kadang bila kat dia baca tu kan, virtualization, cloud, kadang tak boleh nak differentiate benda tu. Apa benda kan? So bila Aziz explain ni nampak dah sikit. Okay, ni saya pergi kat saya punya ni. So dalam AWS ni dia macam-macam services lah. Tapi sebenarnya yang services EC2 ni, maksudnya kita boleh, macam kat VirtualBox tu kita boleh run VM atas hardware Amazon tu lah. Kan? So, kita buka EC2 punya tu, dia ada macam-macam lah, Lambda lah. Ini lah memang out of scope lah. Memang dahsyat lah. Tapi anyhow, macam tadi kita buka VirtualBox kan kita nak create a VM kan. So untuk AWS ni, so saya create instant tu sebenarnya VM. Dia punya term tu mungkin lain je tapi VM. Contoh saya nak create baru saya nak create a new instant. Launch instant. Okay, so contoh saya nak operating system apa? Kan dia nak create VM kan. So VM tu dia boleh terus installkan OS apa. So contoh saya nak run Ubuntu juga. So saya nak run Ubuntu server. Saya select lah saya nak CC box public ni. Memang Ubuntu lah budak-budak ni. Ubuntu lah. So tadi saya dah pilih ni, putuskan ni saya nak pilih dia punya CPU tu, saya nak dia satu CPU ke 1 GB RAM ke, so saya ambil lah ni. Oh boleh select spek dia spek dia. Macam mana macam yang kita buat dekat VirtualBox tadi tu. Kan dalam VirtualBox kalau macam ni kan. Kita create macam kat sini, saya boleh set kan, saya nak bagi dia berapa banyak processor, berapa banyak memori, berapa banyak network. So sama sebiji yang macam ni. Just dalam bentuk interface AWS lah. So kat sini saya nak bagi dia satu CPU, 1 GB RAM. Betul, next kita akan dekat sini kita akan kat sini ada network tau. Kat sini kita boleh kita nak connect dengan virtual network mana. Boleh VPC ni VLAN. Kita boleh create satu macam tadi tu. Kita create VirtualBox virtual network tu kan. Kita boleh create virtual network baru dan kita nak letakkan VM tu dalam network mana. Macam-macam lagi lah kan. IP address, so next kita letak storage lah. So tapi orang lain tak nampak kita kan. Kita macam in our separate. In our own virtual network. Yang customer lain takkan nampak, tapi mungkin cloud admin Amazon boleh nampak lah pasal dia admin kan. Dia boleh nampak lah. Tapi still dia tak boleh access lah pasal benda tu memang part of agreement kan. Tapi ni memang customer lain separate. Dia tak bercampur dengan kita lah. So ni saya nak gunakan hard disk tu, so nak guna SSD ke, nak guna ni kan, benda tu macam virtual. So review next. Biasa kita pakai Amazon ni kita untuk apa? Untuk storage ke untuk apa? Untuk buat analisis ke gitu macam-macam boleh buat lah. Apa saja yang memerlukan server dan mesin. Contoh macam contoh kalau kita nak simpan file pun kita perlukan server kan. Pasal kita nak simpan hard disk. So ada boleh buat macam tu juga. Contoh kalau kita nak macam student nak letak FYP, dia nak buat macam sistem website kan. Dia perlukan server kan. Dia boleh guna juga ni. Tak perlulah dia nak buat dalam komputer dia ke atau apa, semua benda boleh pakai dekat AWS ni.
Dia tak payah nak dekat hosting server mana-mana kan. Tak perlu nak ada domain tak dia perlu. boleh akses benda tu macam dia punya lah as if Macam dia punya. Macam dia betul. Dengan ayat macam dia punya. punya lah. So launch. Okay, so kat sini dia ada security sikit. Saya gunakan public. Dia untuk SN ni dia kena ada private dengan public key lah. Tapi anyhow, key lah saya nak tunjukkan. So dia ambil masa sikit. So bila saya create ni, dekat dalam server AWS dekat North Virginia tu, dia dekat satu server tu dia dah run satu VM. Dia dah createkan untuk saya. So saya just kita tengok jap dia punya ni. Dia ambil masa sikit lah kan. Dia nak create, dia nak loading dia punya VM tu. Okay, jap. Tengok. Banyak lah dia boleh buat Macam-macam dia. Kita AWS ni dia punya tahap power dia sekali macam kita ada satu virtual data center, kita boleh macam-macam. Ada firewall, ada load balancer, ada router. Tu saya tunjuk macam router Cisco kan. Kan sebelum ni kita router Cisco, kita macam kita ada physical macam tu kan. Kita nak buat dalam virtual network kita tu ada router kita sendiri pun boleh. Macam ni. I see. Cisco CSRV 1000 AWS. Dia dekat marketplace. AWS punya marketplace ni. Kita boleh run router Cisco dalam virtual tu. Dalam satu VM. Kita boleh buat, kita boleh program ikut suka kita lah maknanya. sekali. Betul. Sebab kita punya kan. Juniper ada, Huawei ada, firewall ada, semua dah virtual lah. Tak ada lah physical tak ada. Physical dia dulu physical kita router lah yang kita beli box router kan. Sekarang ni kita punya router tu semua dah ada bentuk software. Physical dia semua yang server kita beli macam server kotak macam tu. So contoh So dekat maknanya sini kita boleh set up our own network up there. Kita boleh create. Betul lah. So maksudnya kalau company startup kan, company startup, takkanlah dia nak ada buat data center sendiri. So apa dia buat? Dia just buat je dia punya data center virtual dekat Amazon AWS. Bayar je lah. Bayar je. So kat sini dia bagi saya public IP kan. So contoh saya nak access. Okay, so saya dah boleh ni lah macam mana yang saya access saya punya router ni kan. So saya buka saya punya putih ni. Saya letak IP saya punya VM tu. Maknanya kan kalau kita boleh create, kita adakan firewall, kita buat filtering kan. Maknanya semua boleh. User kita mungkin kalau staff biasa, kalau guest ke, kalau admin ke, ada different role kan. Maknanya betul lah. Macam ada real network lah kita ni. Real network. So kat sini saya pakai lupa lagi bentuk. Okay. So sekarang ni saya dah inilah saya dah masuk VM tu. Benda tu VM maksudnya machine saya tu dah run dalam data center AWS So saya dah pakai lah. So kat sini kalau saya tengok saya punya version, I'm running Linux. Ikut Ubuntu lah. Contohlah saya student nak buat website kan, dia nak install web server. Sekejap saya install web server je sudo apt. Aduh mahir lah Kak ni, betul-betul nombor gini ni, sudo ni. Itu saya nak install web server kan. Belajar Linux ni mana pernah belajar Kak ni kan electrical communication. Aduh. IoT Kak ni macam banyak IoT kan. Okay, so saya install web server dekat saya punya Ubuntu ni. So sekarang ni saya buka sekejap security ni. Saya kena buka firewall. Firewall ni maksudnya saya nak allow HTTP ni sikit lah ni. Buat rule macam firewall. Access list. Tapi lah. Klik lah. Okay, so saya dah ni. So sekarang ni kalau saya buka ambil IP saya punya VM tadi tu. Kan ada IPv4 punya address kan. Okay. So, IP address dia tadi saya letak kat browser saya ni. Keluar adalah inilah ni semua ni, even Kak Ani letak IP tu pun Kak Ani boleh access lah saya punya website ni.
Bolehlah buat web. Dahsyat tu lah dia punya ni. Instant server. Yalah, HTML sikit lah. Buat Kita unit Linux tak Portera tak? Tak reti lah belajar Linux ni, belajar sikit command hari tu sebab belajar cyber security tu je. Dia masalahnya kita tak implement. Dulu saya pernah buat, saya ni Novel Certified lagi. Tapi dah 15 tahun, satu apa pun tak ingat dah. testing kelas kita. So buat macam website lah. So nak letak PHP apa semua boleh lah. So keluar kat sini lah. Ni live ni global kan, ni ada public IP. Itulah instant network, instant server semua. Nak buat firewall ke apa semua memang boleh semua ni. Aduh. Itulah tak. Bila saya kena bayar lah. Akaun dia kena bayar sebab dah tak ada account, dia tak guna langsung. Lepas tu dia kena bayar pula, dah habis dia punya term. Apa ni, dia kalau kita guna bayarlah, kalau tak guna ni kita stop je lah. Ini Kena stop kita terminate lah, tak pakai pun kan. Dah. Tu je lah untuk tunjuk sikit idea what is cloud computing kan. Lepas ni kita pergi yang automation tu. Automation. Okay. Okay lah. So tak payahlah bayar. Maksudnya mungkin saya tadi kena bayar 0.0002 sen. Pasal sekejap tu. Dia tak ada mahal mana lah. Kan. Okay, so dah tak ada lah. So kita pergi sini. Dia dah terus. Pasal kita dah shut down kita punya machine tadi kan. Dah kot, nanti okey ke untuk Okay, cloud? boleh lah. Yang lain tak apa kat ni, explore lah. Rasa okey sikit, insyaAllah. Sikit SDN ni dia nak terangkan sikit je lah. So maksudnya SDN ni sebenarnya advanced networking sebenarnya. So SDN ni sekarang ni kalau kita punya router tu, kita ada control plane dengan data plane. Macam kita belajar, kita buat CCNA traditional tu, kita ada router. So dalam router tu, kita ada control plane. Control plane tu kita letak OSPF, RIP, betul kita letak apa lagi? SSH kan, untuk routing table tu semua dekat control plane. Lepas tu kita ada dia punya data plane tu maksudnya dekat router tu yang forward interface tu, maksudnya yang interface tu kan, kita nak forwardkan traffic tu dekat data plane. Itu traditional sense. Dekat software defined networking, dekat router tu dia dah separatekan control dengan data plane. Sekarang ni data plane tu still dekat router tu, pasal router tu dia still kena forward packet tu kan. Tapi dia nak forward router tu sekarang ni dia ada dekat central controller, SDN controller. So sekarang ni kita tak perlu nak configure router tu satu-satu. So contohlah menggunakan software SDN ni kan, kita just set dekat SDN controller tu, kita cakap okay, untuk trafik daripada user sekian ke user sekian, tolong lalu jalan sekian. Kita tak perlu buat apa, kita just klik SDN tu yang akan configure all the routing part tu. Pasal sekarang ni dia punya control plane dekat SDN controller tu. Dia ada control the whole network. Itulah SDN. Dia tak payah buat routing dah dekat router tu dah. Betul lah. Dia still ada routing. Tetapi routing punya configuration tu dah SDN controller buat. Kita tak payah buat dah. So itulah. So one of the element dalam network automation is SDN. SDN yang membolehkan untuk kita buat network automation. Itu pasal dekat sini dia ajar dulu sikit pasal cloud computing. Lepas tu dia ajar sikit visualization, lepas tu dia pergi virtual network infrastructure, lepas tu dia pergi SDN, dan the last thing baru dia ajar automation. Pasal automation dia akan tighkan ke semua benda ni. Pasal kenapa kita nak ada semua benda ni, pasal kita nak buat network automation. Maksudnya lepas ni network tu dia dah macam automatic, dah tak perlu dah nak ada network engineer ke apa. So kalau tiba-tiba network rosak, network boleh tahu kat mana rosak. Kalau tiba-tiba nak tukar routing, ada link down, automatic dia boleh reroute sendiri. Tak perlu dah manusia nak buat automate benda-benda tu semua. Itulah dia nak buat sebenarnya. See. Buka.
Okay, buat automation sikit. Dah 5 minit tu eh. Okay, sekejap. Dia sebenarnya kat sini mesti tunjuk sikit. Kak ni yang DevNet tu macam mana Kak ni? Boleh je nanti Kak Ina discuss dah. Claim eh? Cuma sekarang ni dia punya polisi dia sekarang untuk jadi instructor tu dia kena ada CCNA ITQ trainer tu dulu. Lepas tu Kak cakap dengan Z unfair lah macam tu. Takkan setiap orang nak kena buat CCNA juga Kak ni kata. So mungkin next year dia akan tukar polisi lah untuk jadi trainer. DevNet ni mungkin tak payah buat CCNA. Hopefully macam tu lah. So dia tak keluarkan lagi polisi baru tu. Untuk jadi trainer ni mungkin kena lulus training tu kan, dah lulus Aziz dah lulus training tu, mungkin kena ambil professional cert ke, macam tu lah. Kalau saya ambil professional cert dulu boleh kat ni? Boleh je ambil professional cert tu, nanti kalau dia keluar ruling tu, ataupun dia nak buat ITQ, mungkin dia nak buat ITQ untuk DevNet kan. So kalau dah ada cert tu mungkin tak payah nak buat pretest lagi. Macam CCNA kan, siapa yang dah ada CCNA, dia tak payah nak buat pretest. So kira dia terus masuk ke ITQ punya proses lah. ITQ punya proses tu, dia buat macam one day macam tu, dia buat macam dia bagi simulation untuk jawab soalan ke, lepas tu dia Q&A. Kadang dia suruh hantar video teaching, macam tu lah. Dia suruh dia evaluate kita, then biasanya dia depend lah. Kalau CNA tu macam susah sikit kan, berapa kali setengah tu ambil kan. CCNA cerewet, remeh. Remeh, banyak sangat cerita dia kan. So yang so Rani rasa DevNet ni pun sebab dia orang pun kat dengar cerita lah, dia orang pun macam dah tak nak ada macam instructor training, macam nak buat style ni lah, self pace ni kan. So bila dia dah ada di safe pace, kita memang dah tak ada instructor training macam yang kita ada sekarang ni lah, kemungkinan lah akan datang. Kat ni pun tak sure. So kalau tak ada instructor training, role of the trainer tu macam mana kita kata, trainer punya role tu just macam luhur itu activate kat exam je ke kan. So sebab tu dia nak kenakan macam fees lah, dia macam bila kita enablekan exam tu, maknanya instructor daripada mana-mana akademi ni dia kena bayar lah kepada ITC kepada instructor tu. Tapi dia belum decide lagi berapa fees dia yang tu. Zarif pun tak sure lagi. Dan sekarang ni dia orang mungkin ke arah tu lah. Sebab mungkin dia rasa macam untuk buat instructor training macam time susah nak commit kan, lecturer ke instructor nak commit berminggu-minggu nak buat training kan, macam CNA tu kan sampai 3 minggu. Jadi kalau dia buat style self pace tu, dia boleh encourage more instructors lah kan untuk join the training. Macam yang you buat hari tu kan self pace kan. Itulah kata tapi yelah, ada certain orang mungkin boleh self pace, mungkin ada certain orang tu dia perlukan macam instructor ni. Kalau tak nanti mungkin kita boleh buat mungkin Kak rasa mungkin dia come out dengan mixed mode punya training ke kan. Macam ada buat 2 hari ke 3 hari ke dengan trainer, yang lain dia boleh buat online. Mungkin juga. Sebab kadang-kadang model of the training tu kadang dia fleksibel juga sebenarnya. Cisco ni dia tak adalah kata sebenarnya kena buat 5 days per face to face CNA tu, sebenarnya boleh buat je online juga. Tak mesti kena datang 5 hari tu kan. Tapi sebab kita dah biasa macam tu cara dia kan. Kita ni kalau buat online tak mari, tak dengar, mana pergi tak tahu. Tapi kalau dia buat datang face to face tu dia kena commit kan. Macam tu je lah kita punya konsep. Tapi sebab COVID ni kan, mungkin better kita buat online ke macam tu lah. Tapi boleh je nak ambil exam tu. Nanti kat ni ada insyaAllah bajet tu. Ada insyaAllah. Ambil tu nanti saya claim kat ni lah. Boleh je. Dia punya sekarang ni exam ambil kat mana? Pearson VUE kan? Pearson VUE. Tapi kalau saya tengok sekarang Pearson VUE dah tak payah datang test center. Dia ada option untuk buat daripada rumah. Online test. Itulah Anwar tu nak ambil CNA, dia kata testing center tu tutup kan. Dia kata patut boleh buat online kan? Ada cara dia kan? Apa nanti kita discuss balik yang tu macam mana. Tapi tak ada masalah, insyaAllah ada. Ada funding dia. Okay. Okay, ready.
Automation tu lah konsep dia macam saya cakap tadi. So sekarang ni dia nak reducekan amount of human intervention lah. So apa yang dia nak eventually, kalau macam contoh kalau kita nak guna network tu, even nak guna kan. So contoh macam kat UiTM mungkin tak buat macam tu, tapi mungkin dekat universiti lain kan. Dulu saya belajar kat Universiti Lancaster dulu tu. Kalau macam student ataupun lecturer kan, dia nak cucuk kat LAN port, dekat LAN port apa ni? LAN port dekat kita punya campus tu, kita tak boleh cucuk. Kita kena register dulu kita punya MAC address PC tu, kita register dekat dia punya bahagian IT, baru kita boleh cucuk. Kita boleh cucuk kita punya LAN port tu dekat kita punya switch. Kalau tak, tapi benda tu kita kena register. Lepas tu orang orang network admin dekat universiti tu dia kena pergi masuk switch, kena allow kan, semua kena all those things. Kan bagus kalau kita buat automate. Maksudnya dia macam gunakan konsep SDN, betul dia gunakan konsep scripting tu. Student tu dia just ada satu web portal tu, dia letak je MAC address dia letakkan student ID, automatically semua switch dekat dalam network tu boleh. Dia automatically. So itulah best automation kan. Dia buat automatic. Ataupun kalau dalam telco sekalipun, contoh macam Telekom kan, kalau kita nak gunakan Unify contoh. Sebenarnya bila saya kerja dengan industri dulu, saya pun terkejut benda ni. Macam contoh kalau kita ada pelanggan baru nak register Unify kan, sebenarnya network engineer Telekom tu dia kena, contoh kita duduk kat certain area, dia kena buka OLT sebenarnya yang fiber termination, namanya OLT device tu, dia kena configure port tu. Okay, customer baru ni semua baru kita boleh boleh cucuk ke OLT tu, baru kita dapat broadband punya network tu. Kan baru kita boleh automatekan benda tu. Maksudnya customer macam mana? Nak subscribe Unify, dia pergi dekat website Unify tu, dia cakap I want to order dia just post je network network punya router modem tu, cucuk dekat fiber tu, terus automatically configure semua. So benda tu lah kebaikan automation. Dah kurang orang nak buat benda-benda yang repetitive ni. So network engineer in the future, memudahkan network engineer in the future dia just troubleshoot je. Untuk configure semua dah tak payah. Benda tu sebenarnya dia boleh automate kan semua tu. So manusia dia guna otak untuk troubleshoot. Pasal troubleshoot, so far saya tak jumpa lagi AI ke robot ke boleh troubleshoot. Tak ada lagi lah. So benda-benda yang configuration, macam even sekarang pun, kalau contoh kat UiTM kan, tiba-tiba switch dekat FSKM ke FKI rosak, Infotech datang, dia bawa switch baru, dia still kena configure kan. Kalau ada automation, macam saya kerja kat Celcom hari tu, dia dah ada buat automation, dia switch yang kosong tu, dia cucuk je masuk network, automatically SDN controller tu, dia configure switch tu. Tu boleh guna. Oh, senang Itu bagusnya. First dekat Malaysia yang guna Cisco solution yang automation, Celcom lah, Axiata tu. Dia guna, dia beli dulu. Azizi, dia cucuk kan, kita imagine kan kalau switch tu switch yang biasa, and then SDN controller akan configurekan lah. Jadi kalau guna router tu still buat decision tak? Dia buat dia still ada konsep routing table, dia still ada OSPF tu semua kan. Tapi sekali contoh kita nak tambahkan OSPF cost, maksudnya kita nak trafik tu lalu ke interface ni kan, kita kurangkan cost kan. Kita edit lah. Benda tu tak payah, kita just set dekat Cisco dan namanya Epic controller ataupun DNAC center tu, kita cakap untuk trafik daripada IP sekian akan lalu sini. Kita klik je, DNAC tu dia configurekan all the OSPF thing yang perlu tu dekat dalam router tu semua. So kita tak perlu sentuh pun router tu. Tapi router tu still run macam biasa. Maksud dia processing power dia still usage guna dia punya memory sama seperti kalau kita configure secara manual dekat ni. Sekarang cuma kita ada satu lagi device yang kontrolkan router tu instead of kita pergi buat. Betul? Betul. Instead of network engineer pergi SSH ke satu router, configure. Tak ada dah. Benda tu kita just pergi kat DNAC tu, dia yang akan automatically guna script masuk dalam router tu, dia akan configure kan. Macam mana dia network engineer. Tentulah.
itulah future lah. So sebenarnya kerja network engineer ni sebenarnya kalau cakap dengan student sebenarnya siapa yang tak tahu programming tu memang habis lah. Pasal in the future yang kita belajar dalam CCNA apa confi interface tu semua kan memang dah tak ada dah. Sebenarnya network engineer in the future orang yang buat script untuk configure benda tu. Dia still kena tahu interface config semua tapi dia kena script kan. Script. Okay. Saya tengok macam mana dia nak buat. Di sini ada pakai Ansible ya. So thinking device. So okay. So dalam untuk kita buat script tu dia ada certain data format. Okay, data kan pasal macam saya cakap tadi macam antara different system macam mana machine dengan machine tu nak communicate with each other, dia tak macam manusia, dia cakap macam in our language, dia maksudnya dia akan talk with what we call as API. Dia ada konsep dia nama Application Programmable Interface. Machine dengan machine, bila tak ada human intervention, dia akan communicate with API. Dan dalam API, cara dia represent data tu, dia ada dalam bentuk HTML, XML, JSON dan YAML. So ada 3 tu lah. So yang paling famous sebenarnya adalah JSON. Selalunya kalau kita pakai REST tu memang dia pakai JSON lah. Yang lain ni ada tapi paling famous sekarang ni JSON. So ni adalah contoh JSON. So dia dalam bentuk curly bracket. So maksudnya dalam satu curly tu dia akan ada dia punya dia punya variable dan apa dia punya value. So macam timestamp dia punya variable, ini value dia. So contoh ini position ni, ini value dia. Macam tu. Dia gunakan curly bracket. JSON punya notation lah macam ni. Okay, ni JSON, ni XML. XML ni lebih dekat dengan HTML tu. Pasal HTML sebenarnya adalah a subset of XML. Ada YAML, YAML ni pun gunakan. Nanti kita nak guna Ansible, kita akan guna YAML. Tapi sebenarnya kita akan pakai selalu yang famous JSON dan YAML. Oh. Benda sama tapi different format ni. Data format sama ni. Betul. Data benda sama je dalam tu, tapi different way dia represent dia. Okay. So, inilah so contoh macam interface tadi kan. So, macam dalam interface tadi macam kita selalu interface gigabit tu semua kan. So kalau kita nak script kan, nak gunakan dalam API, of course komputer dia kena modelkan benda ni kan. So bila dia tukar model dalam bentuk JSON, jadilah macam ni. Dia nampak, perasan tak? Kalau siapa tak tahulah Kak Yani Kak Ani dengan Kak Zarina pernah guna Juniper tak? Kalau pernah guna Juniper macam ni lah kalau kita show interface. Tak pernah. Juniper keluar kalau kita show interface tu kan. Kalau Juniper macam ni lah keluar dia. Memang dalam bentuk macam JSON ni. Aduh, tak friendly kan? Tak friendly tapi sebenarnya kalau untuk kita nak buat automation sebenarnya Juniper daripada dulu lagi dia dah buat dalam bentuk JSON. Juniper lah. Kalau ni sebenarnya kalau kita tengok Juniper macam ni lah dia punya value kalau kita show interface dekat router tu. So kena faham lah. Keluar dia. Betul. Okay, so ni mungkin boleh baca kot sintak dia nak tunjukkan kan. Okay, boleh. Address ni dalam bentuk YAML. Dalam bentuk YAML ni yang faham Azizi, boleh faham lah, kita boleh relate lah. Tapi implementation ni macam mana? Nanti saya tunjuk. Saya nak tunjuk tu. Implementation tu okay, kalau dalam network programmer kan, network automation tu dia pakai jenis apa dah? Dia ada banyak jenis kan? Banyak jenis. Ansible apa? Betul. Ansible, kalau kita nak configure Ansible tu, dia akan menggunakan YAML. Tetapi ada hari tu siapa nama ni apa nama dia India tu Anand, dia ada buat presentation pasal network programming tu. Kat ni tengoklah dia tu tapi tak ada faham sangat. Azizi ada ajar network programming tak? Ada involve tak benda ni? Ada, saya guna JSON. Buat guna JSON. Kat ni Azizi ajar network programming. Benda ni kacang. DevNet tu ada lah benda ni tak? Ada memang DevNet ni memang inilah yang kita tengok dalam tiga chapter ni je lah. Kita orang ni dah tua-tua ni programming dia dah lupa. Dia karat tapi faham lah. Cuma kalau nak create sendiri. Kat ni memang tak nak ambil lah DevNet ni. Cuma nak faham sikit sebab macam CNA tu je. Tak apa, kami bagi kat Azizi je. Tak bukan, dia bukan karat kan.
ni kan tak hands on. Rasa kalau Kak Ani dengan Kak Zainah buat hands on rasa okey je kot. Tak apa, kita cuba dulu. So satu lagi XML lah, tapi sebenarnya XML ni kurang sebenarnya. Ni XML ni dulu-dulu tau, zaman-zaman ada IBM. Aduh, banyaknya setiap benda tu ada benda tu Setiap tu ada yang tu tab dia tu. Tab dia betul. So dia konsep macam variable lah, macam ni name kan. Kalau dalam programming kan variable, ni variable. So dalam variable tu ada value kan, disimpan satu value kan. So ni disimpan value dia tu, itulah konsep dia, variable value. Pasal bila kita buat programming kan kita banyak buat variable, kita print variable, kita tukar variable else. Kan. Konsep dia sama. Orang yang pandai programming ni memang tak tahulah dia fikir macam mana lah. Kak ni tak tahu. Ya, tapi dia macam itulah, kadang-kadang saya cakap kan, kadang-kadang kalau macam saya ajar Cisco CNA itu kan, dia cakap kan, saya ambil network pasal saya tak nak buat programming. Saya cakap kalau macam tu habis lah kamu. Saya cakap in the future memang kena buat program juga. Tak boleh lari kan? Tak boleh lari programming. In the future memang dah tak ada dah configure manual ni. Memang betul. Okay, so tak tadi yang ambil network nak lari programming. So API tadilah. So API ni cara mesin dengan mesin nak communicate. So contoh macam saya buat script, saya punya router nak bercakap dengan router lain, ataupun saya punya server nak bercakap dengan server UiTM. So server dengan server bercakap dalam API. API dia ada 4 jenis. Dia ada SOAP, REST, NetConf, RESTConf. Selalunya orang pakai REST. SOAP ni jarang dah orang pakai. Dia namanya REST. Pasal REST ni dia based on HTTP punya protokol tu, web protocol. Apa nak install apa benda, so sebenarnya based on saya tunjukkan nanti sikit. So konsep dia macam tu lah. Kalau dulu contoh macam user nak bercakap dengan application tu, API tu orang tengah yang akan brokerkan dia. Maksudnya mungkin kita punya contohnya macam server saya mungkin run Ubuntu, tapi untuk server yang dekat belah sana yang saya nak bertukar data tu mungkin dia run on CentOS. So dua benda yang berbeza. So API lah tu yang boleh supaya server dengan server tu boleh faham antara each other, boleh bertukar data. API yang membolehkan dia. Tapi orang cerita API ni standard je. Tu orang nampak dia macam another host kan. API ni standard. So maksudnya kalau dia nak menggunakan API tu, komputer dengan komputer ni dia mesti ada boleh bercakap bahasa REST tadi contoh. Macam itulah. So ni sebenarnya saya terus tunjuk example lah. Ya betul. REST ni example. Okay, so contohlah kan, dekat mana-mana contoh kita ambil NASA punya API ni. So macam contoh saya nak macam FYP student tu, mungkin dia nak buat nak tahu pasal kata weather ke? Weather. Weather boleh. Ni NASA dia ada buka API untuk weather dekat Mars. Kan dia orang buat research, dia orang ada data. So mungkin saya server student tu nak ni kan. So dia buka API ni. Ni API. So kalau saya buka Kan ni terai juga klik tapi tak faham lah apa benda. Terai juga klik. Sebab dalam tengok dalam Cisco punya web PowerPoint yang emerging teknologi tu kan kadang ada bagi link apa benda. Terai juga lah klik-kliknya. API ni So macam ni, so since ni pakai REST, so boleh pakaikan web browser je lah. So contoh macam ni. So ini yang buat ni, yang bagi saya key ni bukan NASA punya apa ni, so maksudnya dia punya sistem. So macam ni, dia akan pulangkan balik kita. Nampak dalam bentuk JSON kan. So inilah, so nanti yang kita punya komputer yang belah kita pula akan baca benda ni, akan proses benda ni. Tapi anyhow dia dapat dalam data tu. So ini yang kita akan buat nanti. So inilah contoh ni API data. So, kalau macam kerajaan Malaysia, macam kerajaan US pun dia ada data dia nak share data, ataupun dekat kerajaan Malaysia ni open data Malaysia tu maknanya dia kena enablekan dulu link untuk access tu kan.
Kita Betul. tak boleh simply nak ambil data, tak boleh. Maknanya dia kena available benda tu. Betul kan? Dia server yang belah sana tu yang dia kena declare lah, cakap okey. Sekarang ni NASA dia dah buka API untuk kamu nak ambil data saya, boleh lah guna API. So kita boleh lah dengan saya punya komputer nak ambil data tu, boleh lah. Itulah API. Maknanya dia tak bagi data direct lah, dia bagi API supaya kita boleh akses data dia, betul? Betul. So kita boleh buat, so student boleh guna macam nak buat FYP kan, dia nak buat macam contoh macam yang daripada data daripada MARE ni, so mungkin dia nak buat application yang nak proses gambar MARE ke contoh kan, so dia boleh gunakan data tu lah, dia gunakan data pada NASA directly. Dia buat program lah. Ada yang kat ni tengok hari tu contoh dia kata kalau kita nak tahu temperature dekat satu tempat tu, kita tak payah letak sensor dekat situ. So kita boleh mungkin dia ada apps, dia ada link yang kita boleh access IoT device dekat situ kan. So kita boleh dapat data tu, cuma macam data nak ambil tu boleh tak automatic every 5 minutes ke macam tu, ada tak that kind of thing lah, tak sure kat ni yang tu lah. So macam kalau macam Google macam Kak Aini tadi cakap berkenaan dengan berkenaan dengan temperature kan, tapi Google Map pun dia ada API dia. So macam kita nak tahu kan postcode, macam contoh kita just bagi postcode 42300, kita nak tahu dia punya latitude dengan longitude, kita gunakan je lah API Google Map. So dia memang ada. So macam yang kan hari tu ada HCA buat sistem yang dia dapatkan postcode tukar kepada ni kan, yang nak tahu student yang ada internet tu kan. So, itu kita kita guna ArcGIS punya API tu. Student punya kita ambil student daripada HCA punya kan, student ada maklumat rumah dia. Rumah tu kita tukar API, betul kita mapkan dengan dengan maklumat pencawang telco. So barulah kita tahu kat situ ada internet ke tak. So kita guna API je benda tu. So kita pun tak pernah nak minta dengan telco ke, minta dengan Google ke, kita guna API je. Kita buat skrip tu. Jenuh pula kalau nak minta dengan student nak tahu ada internet ke tak ada internet, jenuh. Projek tu menang tak Azizi? Projek tu di bawah Dekan kan? Bawah Dekan tu. Tapi dah guna lah untuk BHCA tu. Ada masuk pertandingan ke? Tak ada. Tak tahu Azizi ke lead dia projek tu? Azizi developer dia? Dahsyatnya, bagus lah you all ni. Contoh kan, contoh kita tengok dalam skop networking pula. Sekejap saya buka DevNet punya ni kan. So dalam DevNet ni, workstation ni sebenarnya dia dah buatkan macam satu website lah, local website kat sini. Dia buat berkenaan dengan dia berkenaan dengan library. So contohlah contoh kita ambil macam library PITA tu kan. Dia library macam PITA tu betul dia cakap, okey kita orang ada API. So contoh kalau kamu nak pinjam buku ataupun nak tahu senarai buku, daripada kamu klik-klik kamu klik-klik benda tu secara manual. So boleh cakap lah student, kamu boleh lah buat skrip nak automatically pinjam buku ke kan. So pasal library PITA sekarang ada API. So tak perlulah nak klik-klik manual kan. So kita nak automatekan benda tu. So contoh selalunya dia akan ada API documentation. So selalunya dia akan buat guna Swagger punya dia panggil kat sini Swagger lah. Maksudnya dia untuk dokumenkan API tu. Pasal kalau kita tak tahu apa yang kita boleh request daripada API tu, kita tak tahu apa yang contoh macam kat sini dia dokumenkan kita boleh dapatkan maklumat buku. Kita boleh buku kan. So kita tengok sini nak dapat maklumat buku. So dekat sini dia dokumenkan. Okey, kalau nak dapatkan maklumat buku, boleh try gunakan URL ni. Gunakan URL ni. Ini DevNet punya konten ke apa ni? Konten, tapi selalunya yang Swagger ni bukan DevNet je pakai. Maksudnya API macam NASA tadi pun dia ada Swagger dia ni juga. Dia dokumenkan. Yang Azizi buka ni memang DevNet punya konten ya? DevNet kan lah. Kalau ambil DevNet kena install semua ni lah?
Dia dah buat kan dalam VM tadi tu, dia dah buatkan siap-siap, kita just import je lah dalam komputer kita. Dia dah buatkan dah. So macam tadi kan kat sini dokumen kan, dia gunakan yang ni kan. So kalau dalam ni untuk kita analyze API secara manual lah, kita boleh guna nama dia software dia Postman. Kan ni pernah install Postman tu. Try lah nak guna, tapi itulah duk main gitu lah. Ada kan install Postman tu. Apa dia lah Postman ni pula. Postman ni dia senang cerita apa ni lah, API analyzer. So maksudnya kalau kita nak buat development kan, kita nak tengok dekat server tu apa API yang dia buka, apa data dia boleh bagi, nak buat analisis tu kita pakai Postman lah, dia punya tool tu. So saya buka kat sini kan. So URL tu kita nak guna dalam API REST API, dia ada two types. Dia ada get dengan post. Kalau get tu maksudnya kita dapatkan data, kita tarik data, post kita hantar data. Tu je sebenarnya. Dari get dengan post. Kan? Ada macam-macam lagi lah, tapi sebenarnya mostly get dengan post. Dia So ada tadi empat kan, dia ajar dalam nota tu ada PowerPoint tu, dia ada empat betul? command. Get, post, put, apa, delete tu. Satu Put dengan lagi. delete, betul. So kalau kita tengok dekat API ni, yang tadi, dia hanya bagi, dia declare yang dia buka untuk get, post, delete, put. Tu je. So maksudnya kita boleh buat benda tu je lah. So untuk first thing, get. So kita gunakan request URL tadi. Kan URL ni HTTP sebenarnya. So kita letak dekat kita punya ni. So kita boleh request. So nampak dia bagi dalam database dia. Dia bagi database dia. Inilah buku yang dia ada dalam database tadi, library tadi. So contoh kalau kita, dekat sini dia ada parameter juga. Parameter tu maksudnya dia nak, contoh kita nak sort by, kita nak keluarkan ISBN. So sekarang ni tak keluar ISBN kan. So kalau kita dia akan createkan kita kat sini true. So kita just boleh pergi buka kat Postman kita ni, kita letak kat parameter tu, kita letak kat sini apa ISBN. ISBN. Di sini include ISBN. Postman kita letak ni, betul kita nak jadikan value dia true. Okay. So kita send. So automatically server dia tahu, okay dia nak tahu ISBN juga, nampak ada reply kita ISBN pula. Benda tu automatic server tu tak perlu nak ada engineer ke apa, dia automatic. Itu jugalah. So untuk kita login pun boleh. So kalau nak authorization kita kena post lah. So kat sini dia ada. Contoh yang kalau kita nak isi maklumat buku pula. Tadi kita dapatkan maklumat buku je kan. So contoh kalau kita nak isi maklumat buku yang baru. So untuk ni kita perlukan, dia bagi dekat sini kita perlukan post. Pasal kita send maklumat kan. So benda ni dia perlukan login. Okay. So kita kena login dulu. So kita boleh kat sini kita boleh login via basic. So bila login kita akan dapat token. Token tu maksudnya untuk authorization kita lah. Okay. So kalau kita try kita macam NASA tu kat Try juga API dia itu. Apa NASA ke apa? Yang Maple3 ke apa tu dalam yang Cisco dia ada bagi contoh kan. So dia bagi token tu lah. So token tu macam ni lah ya. Okay macam kita dah ada kebenaran untuk mungkin server tu untuk orang ramai yang tak login, mungkin dia boleh dapatkan maklumat buku. Tapi kalau contoh kalau kita nak tambah maklumat baru dalam database dia, so dia perlukan orang yang ada ada credential sajalah kan. So mesti nak login kan. So tadi kita login, kita tukarlah tadi, kita tukar kepada post. Okay. So kita authorization tadi kita pilih, dia ada macam step lah. So kita boleh write to the server dia makna dia kan. Betul. Boleh write dah. So kat sini Cisco dia punya password dia Cisco 123. Kalau okay everything, dia akan bagi kita token. Token ni akan gunakan untuk kita bagi tahu yang kita dah authorize untuk post. Contoh kita nak tambah value yang baru kan.
So Cute. Kita ambil lah post ni. Postman. Banyak sangat ni. Kita ambil lah ni. Ni contoh ni yang saya. Ada yang dalam Cisco yang bagi tu dia tunjuk Postman dia guna untuk book Webex apa benda. Tahu contoh dia lah dia punya. Betul ada. Pasal Webex dia ada API dia. So maksudnya kalau contoh kalau macam contoh kan Infotech dia nak buat macam dalam island tu kan dalam future kita tu sekarang ni kalau nak kelas online kita still kena buat link sendiri kan. So, dia boleh integratekan dengan Webex. So nanti bila contoh kita dah schedule kelas tu dia automatically dia create terus dia pergi contact Webex tu dia terus dapatkan link terus bagi kat student. So, tak payah student lecturer nak buat ni kita nak kena bagi kat dia orang. Boleh kalau untuk supaya kita punya sistem island tu bercakap dengan sistem Webex tu ini memang kena pakai API. Itulah guna API. So banyak lah maknanya in future kan memang akan pakai lah API ya. Dia apa ni lah memang dia programmable lah dalam contoh cakap. So boleh lah ni nak tambah. Itulah point dia nak tunjuk kat sini kan. Okay, so tadi benda ni kita buat Postman. So macam mana kalau kita nak programkan dia? So kalau kita nak programkan dia, pasal kita dah tak banyak masa kan. So saya pergi buka some Python script. Ni saya try buat malam tadi lah. Ada tak lagi? Okay ni. Okay, so tadi Postman tadi untuk kita analyze supaya kita tahu yang API tu apa boleh bagi, macam mana kita nak login. So kalau kita nak do the actual coding tu ni kita kena banyak lah. Boleh buat Python tapi selalunya paling famous orang pakai Python lah. So macam benda yang sama kita guna dekat Postman tadi, contoh untuk kita buka tadi, getbook tadi. Okay. So kita ni programming lah. So, kita kena import library request ni. So sebenarnya dia nampak tak kat sini URL tadi tu macam ni semua. So bila kita dah dapat request tu kita simpan dalam satu variable, kita printkan balik. Contoh Python 3. Nampak kita dapat benda yang sama. So sebenarnya boleh automatic lah. Ni dalam Python. Oh, boleh buat macam-macam lah. So asal dia macam ni. So contoh kita nak login, so kita boleh nak dapatkan token tadi kan. So ni dapat token. So copy. So contoh kalau kita nak letak buku. Okay, so letak token kita tadi yang baru dapat. So kita kena tambah buku. So boleh lah semua tu. So ini kita ni the actual apa ni lah automation tu masa kita buat program script tu untuk kita guna ke API tu. So guna Postman ni untuk analyze, untuk buat the actual script tu guna Python. Betul lah. Okay. Boleh insyaAllah. Next, okay, macam mana pula kalau kita nak automatekan router? Tadi itu kita API untuk kita access sistem kan. So macam mana dengan router? So dia ada macam-macam lah network automation tool yang mudahkan kita buat automation. So dia ada Ansible, ada Chef. Tapi dalam DevNet ni dia guna Ansible. Ansible tu sebenarnya cara dia buat tu dia sebenarnya dia guna Python juga. Tapi kita untuk control Ansible tu, untuk configure Ansible dia guna YAML. So contoh saya buka Ansible punya ni. So, macam-macam term ni. So contoh tadi kat sini apa IP address dia? Show IP interface. Brief. Okay, 192.168.114.218. Okay, so of course untuk saya control dia daripada Ansible daripada sini, dia mesti reachable lah kan. Maksudnya saya punya workstation ni boleh access. Okay, boleh so kita boleh buat Ansible punya script. So sebenarnya benda ni pun untuk memudahkan terus dah buat dekat ni.
So script tu letak dalam satu folder je sebenarnya. Okay. So Ansible dia gunakan host. So maksudnya kan untuk kan pasal of course dalam automation kita nak automatically configure banyak-banyak devices kan. So Ansible dia ada satu list. Maksudnya satu list tu dia kita letakkan mana apa ni IP address router yang kita nak configure dan type dia. So dia ada nama host file. So kalau kita buka host file, kat sini dia tulis lah. Okay, dia punya nama host dia, username untuk kita login. Sebenarnya nanti dia nak SSH kepada kita punya apa ni, kita punya router tadi, password dia dan IP address dia. Macam inilah cara access kita punya router tu. So contoh dekat sini ada satu script, Ansible ni script untuk dia dekat sini ini apa ni dalam okay, so this one ni contoh dalam DevNet lah. So apa yang dia buat dekat sini, dia akan gunakan command show running config. Sebenarnya dia nak dapatkan current configuration lah macam kita buat kat router kan. Macam ni. Kita buat show running config kan. So ni, so sekarang ni kita nak buat daripada script. So dia buat macam ni, dia access. So kita nak run dia Ansible playbook. So dia run, dia akan beritahu apa dia buat. Okay, so dia dah simpan dalam folder backup tadi. Okay, keluar lah situ, nampak? Boleh tarik dia. Ataupun mungkin kalau kita nak ubah apa yang kita nak buat, show IP interface brief kot. So kita boleh copy lah, copy je script ni. Dia kepada get apa lah, get show interface. YAML get show interface. So tukarlah sikit. So kat sini kita akan tulis kat sedia. So instead of kita nak running apa ni, show running config, mungkin kita nak buat dia show okay, so kita tukar dekat sini show interface lah contoh. Ni variable je. Saya tukar variable. Show I. Run. Ansible playbook. Ni nak run dia. Run tadi. Get show. Okay. So kalau kita pergi kat backup tadi. Tu ada dah tu. More. And kita tunjuk show interface. Show IP interface punya output kan, nampak? Kita nak tarik. Azizi, maknanya kita boleh run ni kalau kita punya router dekat AWS kan. Maknanya kita boleh configure guna scripting kan, dan juga boleh monitor guna scripting ya tak? Itu tujuan dia. So ini saya tunjuk kita monitor, maksudnya kita tarik data daripada kita punya router kan. Macam mana kita nak configure pula? So contoh kat sini Cisco ada tunjukkan macam mana nak configure IPv6. Contohlah kita nak configure interface loopback lah. Saya copy ni Cisco punya ni. Kita nak configure loopback. Dia boleh configure satu-satu juga kan, cuma dia tak payah pergi dekat router tu ni. Kau macam mana? Dia memang masuk router. Dia masuk router kita. Tapi dia macam dia buat lah, bukan manusia buat. Kalau komputer buat laju lah kan. Macam mana ni lah. Configure loopback. Okay, so contohlah kat sini dia interface ni kan. So kat sini kita nak tukar kepada loopback. Loopback 1 contoh. Kat sini kita
describe my loopback ke apa-apa. So kita letak address, boleh letak 10.10.1. Okay. So kita akan show IP interface brief. So kita akan keluarkan kat sini loopback. Ansible playbook. Okay, so sebenarnya kalau kita tengok dekat, kita buka router kita tadi, so show IP interface brief. Dia dah configure loopback. Tadi tak ada loopback kan, so sekarang ada loopback dah. Dia configure kan lah. So the beauty is dia bukan configure satu je. Contoh dekat host file kita tadi ni, kita letak 1000 router ke 1000 switch ke, dia akan configure lah satu-satu. Dia akan buatkan kerja manual kita tu dah jadi automatic. Itulah tujuan dia. Ansible lah. So Ansible ni dia bukan configure router saja, dia boleh configure switch, boleh configure firewall, boleh configure server, semua lah. So dia just macam satu network engineer, dia tulis script ni, script Ansible ni. Ansible punya script tadi tu dia menggunakan YAML. So this is YAML. Dia lebih bukan macam Python juga. YAML. So dia akan configure. Itulah. So dia daripada PC dia, daripada terminal dia tu kan, dia mesti ada network connection lah dengan router semua tu ya? Betul. So selalunya kalau macam dalam real world punya senario, so selalunya apa ni lah kan selalunya kita ada jump server kan. Maksudnya kalau kita nak SSH pun kita tak SSH directly, kita pergi ke jump server baru kita SSH kepada kita punya network devices tu kan. So sama jugalah. So instead of dia buat manual, dia pakai Ansible je lah, dia automate kan benda tu. So ni Ansible. So untuk API tadi tu, contohlah ada soalan tadi Ansible tu. Macam tu lah, point ni saya nak tunjukkan, dia just guna script, dia boleh automatically configure tu je lah. Dan Ansible ni dia ada boleh type dengan API juga. So contohlah kan, dia gunakan API apa ni monitoring DNAC center tadi tu. So mungkin DNAC cakap ada user baru. So mana DNAC nak configure tu, DNAC boleh hantar API ke Ansible, Ansible akan configurekan, akan triggerkan tanpa ada any human intervention. Itulah dia punya one of the powerful thing dia boleh buat. Ini just macam for the sake of example kan. Tapi kalau in the example memang banyak API lah. Ansible ni pun dia akan connect dengan network monitoring punya sistem DNAC tu. Lepas tu DNAC pun dah akan API. Semua API dengan API lah. Machine dengan machine punya communication dia. Dahsyat tu diorang ni. Betul lah. Tapi memang zaman kita ni, betul lah sebenarnya. Kalau network engineer tu sebenarnya, kalau jujur saya cakap macam dah kurang kerja. Itulah sebenarnya. Kena cari kerja lain lah dia orang ni. Itulah pasal. Kena jadi programmer sebenarnya. Network pun dia dah kena panggil dia network programmer. Tak panggil network engineer, panggil programmer. Bukan network programmer. Ni last lah. Ni last automation macam API kan. Tadi kan API tadi tunjukkan dekat library punya sistem tu semua. Macam mana router? Router pun dari API tau. Router tadi, sekejap saya pergi SSH ke. Router ada API dia. Saya nanti kita boleh contoh router tu dia bagi feedback, betul daripada feedback tu kita nak configure apa ke. So memang semua ada. Router ni memang ada API tu nak tunjuk. Siap. Router yang baru lah kan, yang 4 series tu ke? Is it? Kalau dia ke iOS. Kalau yang Catalyst
Catalyst 9300 ni kan, yang guna iOS 16 ke atas tu dah ada dah. Dia boleh API dah. Macam yang kat ni dalam lab kita orang ni, kita ada router baru tu. Dia kata boleh patutnya 43. 43 ya. Boleh. Ni kalau iOS kita boleh. Ni memang boleh buat API ni. Guna REST. Itulah kalau kita boleh access lab kan, boleh kita gitu buat kat situ sikit tu. Tengok kan pakai real router ni. Baru nampak tau. Tak definite ni. Dia buat ni lah. Show platform. Dah lupa je. Show platform. Maknanya tak boleh sebarangan router lah. Router tu mesti support lah. Mesti ada API lah maksud dia ya. Betul. Lupa lah command ni. Sekejap saya buka ni. Itulah Azizi boleh lulu definite ni. Banyak lah. Ni tak tahu je ni, nak ambil ni nak kena study apa ni, programming tu. Apa, takut pasal dah bayar mahal kan, 1,200, takut tak lupa mati. InsyaAllah. Nanti kalau ada masa boleh pergi CCNA lab tu, buat je praktikal kat situ Azizi. Itulah. Kita ada dah. Data baru dah ada lab tu. Yang tak salah pakai lagi router tu. Student tak boleh pakai lagi. Firewall ni akak beli? Asal ada. Ada asal. Kak Zainal, bila kita nak ada asal Kak Zainal? Ada, dia tunggu nak install lah. Ya ke? SCMP lab kita tu kan dah semua dah, tengok cuma nak install je. Ya pun ada lab baru kan? Tapi dia orang tak install lagi. Okay, so tak ada fakulti dah sekarang ni, college je. Itulah. Kita orang dah masuk dengan tu. Ya, panggil apa college apa? Apa, tak tahu lah. Tak ada announce lagi, tapi dengan pengajian maklumat. Kita orang dah dapat official dah siapa dia punya PNC dia tu. Siapa? Prof Suhaimi. Prof Suhaimi bukan hari tu dah dengan macam pencen lah. Dia pencen kan. So dia orang panggil dia balik lah, kontrak lah. Ya kan dia pencen terus lah. So dia lah ketua kolej kejuteraannya. Sekarang ni duduk kat FKE lab, duduk kat office FKE tu, tingkat 9 tu. Jabat dekan. Tu orang tak tahu lagi macam mana. Dia tak announce pun, tapi tahulah dia dengan tak dapat surat lagi. Tak tunjuk surat siapa-siapa. Belum lagi kot you all Tak ada lagi. Yang tahu memang dengan pengajian maklumat lah. Sebab dengan FSG dia kan tak nak. Apa? Yang merge dengan FSG tapi dia kan tak nak. Masalah hari kan FSG tak kena kan? Dia macam application lah, betul lah, matematik semua memang boleh lah kena dari segi application, tapi dia kan kata kalau join dengan FSG matilah staff FSKM. Sebab FSG tu ramai profesor, 44 orang profesor kat situ. Ramai ada orang. Jadi kalau masuk dia kan pilih lah kita. Ini dia kan view, dia kan maksudnya on behalf of the staff lah. Tak ada IT dia yang related information system jadi. No. Dia kalau information management tu dia macam sepihan daripada computer science sebenarnya. Ya. Dia patutnya memang bernaung bawah computer science, tapi dia orang separate kan. Sekarang ni tak tahu lah macam mana ceritanya. Nanti kalau nak dekat router tu, ni tu tengok kalau dia running version 16.9 dia dah boleh dah. Kat tengok iOS dia ni. Okay. Ada command dia nak tengok ni show platform software yang management tu. Ini module 14 lah ni? Kalau dia ada keluar yang sebenarnya untuk ni show ni maknanya kita boleh tengok apa benda yang dia ada support dia. Inilah. So kalau nak enable ni ada cara lah. Ni saya dah enable awal. Dia enablekan REST tu semua. Okay, so of course kita nak analyze apa yang boleh kan. So kita pakai apa ni? Kita pakai Postman tadi tu. Dekat IP router kita tu. Ini kalau nak demo kena pakai GNS3 lah ya?
Gen boleh, tapi Gen S3 dia kena ada start dengan VirtualBox lah. Pasal router ni dia memang kena run atas VirtualBox. Dia tak boleh nak atas Gen S3 tu. Oh, macam akak buat selalu dia memang run on host je. Something like that kan? Tapi tu untuk untuk Catalyst CS apa Ya, betul. untuk apa ni? Yang low end lah. Bukan automation lah. Kita buat sebelum ni bukan network automation. Kita configure direct kat router tu. Delete je Sekarang ni dia melalui API juga. Oh, okay. Banyak sangat. Tapi Bagas tu terror betul lah dia maknanya Bagas tu Oh, itulah. Itu memang itulah orang dia orang apa memang bagi gaji tinggi sih ni lah. Maknanya Bagas tu dia dalam masa yang singkat mana dia boleh explore benda ni, boleh mahir benda-benda ni. Bagas tu rasanya dia academy student tak belajar masa zaman dia tu, dia biasa punya CNA tu. Dia academy student tu Cisco ambil dia jadi tu staff tu. So kita apa ni ambil yang gap tadi tu kan. Lepas tu kita letakkan IP address ni lah 192.168.114. .8. Kita punya authorization. Dia orang nak buat ni tukar router baru, orang kena beli router baru. Buat duit pula Cisco ni. Betul, buat duit tu satu hal. Itulah. This authentication Cisco 1, 2, 3. Tu nampak dia dah bagi dah. So router tu reply balik dalam bentuk yang. So dia kena ikut dalam apa ni lah, ni dalam bentuk yang model. So betul panjang lebar lagi lah sebenarnya, dan betul belajar. Tapi anyhow kalau kita contoh kita nak tahu interface. Ada hari tu dalam apa ni apa conference last year kan, dia cerita pasal yang model tu. Bagus betul. Lah. Pasal router Cisco dia ikut yang. Memang dia ikut yang. Sebenarnya yang tu dia nak modelkan interface tu je. So maksudnya kalau kita gunakan API ni, kita nak tahukan semua interface yang dia ada. So kita tambah ni. Nanti dia reply balik. Okay, kat sini ada bagi gigabit ethernet dengan loopback. Yang kita show macam tu. So bila macam ni, so kita punya script tu boleh configure lah. Boleh configure, boleh buat apa-apa lah. Data, benda tu dah ada kan. Router, benda tu dah macam programming betul lah, makna nak insert, nak apa benda nak masukkan tu kena tahu lah dia. Betul, insert, dia memang looping, kena so sebenarnya macam saya cakap lah, dia dah tak ada engineer lah. Macam programming betul ni, programming ni. Future is network programming. Aduh, network network engineer dah. Budak electrical ni tak suka programming ni. Yalah, tapi student engineering dia cepat tangkap dia orang punya admat tinggi-tinggi pun. Ya, dia orang belajar juga programming. Tapi nak macam sama lah, macam kita orang lah, nak lari daripada programming ambil network kan. Tapi dia tak boleh lah, kena bagi tahu dia orang. Tak boleh kan? Sebab semua sekarang ni automation, banyak benda yang automation kan? Tu je lah kot kat ni, tu je lah sampai. Okay lah, insyaAllah lah kat ni explore nanti. Dah dapatlah idea sikit tu. Kalau nak ajar satu-satu macam ni tu, memang rasa definite memang seminggu kelas tu. Betul. Kat ni pun sebab dia orang pun dalam CCNA pun tak ada lab sebenarnya. Kat ni pun tak ada aspek. Cuma kat ni nak cerita tunjuk sikit gitu je lah konsep dia. Maknanya dia ni aware. The new trend in networking ni. Maknanya untuk CCNA 3 ni dia bukannya hands on lagi kan? Tak ada. Dia hands on dekat nanti dia net tu tak apa. Azizi pergi dulu, nanti kita buat training untuk instructor tau kat ni. Ya boleh. Dia baca jugalah ni, dia baca intent based networking, dia go through jugalah nak cuba fahamkan kan. Tapi ada knowledge AWS tu bagus lah, baru nampak relationship dia. Kan? Adalah, boleh tunjuk lah, mungkin orang tak pernah explore AWS tapi orang boleh map kan. Macam akak dah pergi dah AWS tapi tak boleh nak
tak boleh nak visualize tau. Kak Aini faham dia boleh Tidak. kan macam simpan data je tu, that's it. Tahu dia boleh buat macam-macam tapi kan tak boleh nak visualize benda tu, jadi tak rasa macam tak interesting sebab tak faham. Bila Azizi tunjuk dekat kita boleh buat yang dekat our own device, barulah boleh map sikit lah. Sebab yang ajar ni Cina daripada Cina. Ya Allah, punyalah tak faham. Allah, pelak dia tu. Ya Allah, punyalah tak faham. Saya pergi 2 kali. Kali kedua tu saya pergi yang hard brief punya. Dia kata, apa benda lah aku pergi ni. Lah saya give up. Kak ni kan use kan tahu AWS tu. You tahu. Saya tahu konsep asal basic tu tahulah, tapi nak suruh buat balik memang nangis aku. Okay lah, insyaAllah lah. Ni itulah yang tadi kan, Ansible dalam DevNet punya scope dia pakai Ansible lah. Sebenarnya kalau compare pun antara empat ni yang paling famous memang Ansible. Kalau kat Malaysia Telekom Malaysia pakai Ansible. So Next ni macam ni dah lebih kepada produk Cisco sebenarnya yang saya cakap tadi kan. Cisco lah, solution dia dah. Yang saya cakap yang monitoring center yang automatic tu kan. Tu DNAC yang saya cakap, DNAC tu lah Cisco DNA Center. DNAC Center. Yang saya terangkan dekat Celcom tu kan. Celcom dekat dekat PGM office tu, dia ada beli solution Cisco yang saya support tu, nama dia SD Access. So yang saya cakap tu lah, bila ada staff baru, dia dah register semua kan. So dia dah dapat dia dah register MAC address dia, so dia boleh anytime cucuk dekat mana-mana port. So dia automatically akan configure. Lepas tu kalau ada access point rosak, kita tak perlu nak configure dah. Access point tu kita tukar, kita cucuk je. So dia automatically akan configure access point. Ada switch rosak, just cucuk switch tu, automatically akan configure switch. So DNAC ni sebenarnya software. Dia kontrolkan the whole network tu guna SDN punya approach. Yang kali baca pasal SDN tu pun, dan Cisco pun tu pun, kalau nak install wireless kat mana-mana pun senang sangat cara dia cerita tu lah. Betul, Cisco tak ada cloud ke? Dia tak jadi provider, tapi dia banyak solution dia bagi dekat provider. Macam untuk cloud punya teknologi, dia akak pernah dengar ni tak? Cisco Nexus punya tu, Epic. Pernah dengar lah tapi tak tahu sangat. Nexus punya switch tu, saya boleh cakap network provider, boleh cakap 90% network provider macam Google, Amazon, Azure tu semua pakai Nexus punya switch tu, Cisco punya tu. Dia tak adalah buat Cisco Cloud, tapi dia memang dia punya hardware untuk cloud punya tu infra dia, betul. Cisco Nexus tu. Itu kalau macam dekat untuk campus network, dia pakai DNAC ni kan, dia pakai SD Access Solution. Kalau dekat data center, yang saya cakap tu, dia pakai Nexus Switch tu. Dia panggil Fabric. Maksudnya tu memang canggih betul lah Fabric tu. Dia lebih kurang macam ni, tapi anyhow dia automation kan semua. Cisco punya solution untuk SD Access dengan Nexus punya tu semua bawa umbrella Intel Network tu. Intel Network ni satu umbrella teknologi. Maksud Intel tu kita niat je, maksudnya kita rasa macam kita nak configure benda tu, kita ada niat dah terus configure macam tu lah. Automation lah. Tu Cisco ni, Intel ni itulah. Tak tahulah lepas ni apa lagi. Bagi saya time tu dah canggih gila lah. Azizi kerja Cisco berapa lama? Setahun macam tu. Tapi dekat ni lah, Cisco office tu lah. Dia Cisco ni dia tak ada masuk office tu, tak meeting je. Dia banyak kalau saya support customer Cisco macam saya punya yang saya support Data, Telkom dengan Maxis. Pasal dia orang beli Cisco ni kan. Jadi saya kalau macam dia orang beli, maksudnya kalau dia orang ada benda tak boleh solve, memang saya kena datang dekat site tu. Maxis dengan Telkom tu. Benda-benda ni lah. Customer paling besar Telkom lah. Apa berhenti yang daripada Cisco? Bukan berhenti, kena berhenti pasal Grant dah datang, kalau tolak kena bayar balik apa ni? Kena bayar balik 200. Mana ada duit? Tapi tak apa. Pengalaman tu pun penting kan? Untuk teaching.
Okey lah Kak Isha. Terima kasih banyak lah Azri. Alhamdulillah Kak ni pun nampak sikit nanti Kak ni. Sebab Kak ni dah pernah try pakai Postman apa semua tu. Cuma yelah try gitu-gitu. Tak nampak sangat sebila Azizi demo tu Kak ni nampak sikit lah Itulah. Okey. Saya nak cover semua tu memang tak sempat. Tahu. Just bagi yang kata benda yang penting kat situ kan. Okey. Kak ni ada ke instructor training yang CCNA 3 ni? Ada? Itulah nak buat next year ingat tu. Dia orang tanya Singapura tu bila nak buat. Dia orang kan bawa 2. Nak dipanggil je Azizi bagi apa sebagai jemputan boleh. untuk yang tu. Kita bagi token Saya nantilah. bagus sebab bagi gambaran terus kita mungkin teori kita boleh cerita-cerita tapi bila masuk ESA tu Kak ni minta Azizi bagi talk, kita pun dapat dana daripada Cisco kan. Dia dah bagi tu $2,000 tu untuk kita buat part training tu. So Kak ni akan pakai duit tu lah. Kita bagilah token sikit kat Azizi untuk cerita pasal topik ni. Sebab Kak ni rasa untuk ngajak instructor ni Kak ni tak berapa confident. Kalau Azizi boleh macam tadi dia lebih kurang macam tu lah demo. Sebab dia banyak contoh. Kita limited. Limited kan. Jadi dia orang PowerPoint tu dia boleh baca sendiri sebenarnya. Banyak explore dari segi contoh-contoh tu kat ni rasa better lagi kan. Okay. Kenapa orang Singapura training kat Malaysia? Bukan Singapura punya training center tu lagi dahsyat ke? Dia orang sebab masalah COVID dia orang tak ada training. Jadi kita buat online tu dia boleh join tu. First time tu kita dapat daripada Singapura sebelum tak ada pun. Buat online. Dia orang nak pada masa itu. Which is dia orang punya tak available. Yes. Singapura datang kan. Dia orang Cisco punya HQ dekat Singapura tu kan. Saya pergi dahsyat. Kita masuk bilik tu automatik buka lampu. Dia buat IoT dah. Kalau pergi Cisco dia tunjuk semua yang lagi canggih daripada Webex tu. Cisco dia besar pada Malaysia kan? Jauh besar pada Malaysia Cisco dia. Jauh. Itulah pasal. Dia nak masuk pintu kan? Kan kita kena tag kad kan? Tag tu kita pakai je, kita lalu je kat pintu tu dia automatic unlock. Pasal dia dah jauh kan? Cakap ibu dahsyat betul. Itulah Kak ni pernah pergi masa Cisco office kat Singapura tu. Tapi sekarang dia pindah baru pula katanya kan. Ini biar saya tu. Kita pergi last tu dah, ingat tak? Yang rasa nak tertidur-tidur dia nak explain apa tu. Bulan puasa kita pergi kan. Dia dah explain pasal Webex kot. Tambah saya rasa nak terlelap. Ingat tak kita pergi Latul Qadar dekat mana tu? Latul Mustafa. Boleh lagi kalau dia orang pindah boleh lah kita visit lagi. Flight murah je. Flight murah. Okay. So, thanks lah Azizi ya. Okay. Thank you Zee. Nanti share record tu link. Boleh. Thank you.